أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, terutama daripada jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala. Pada kali ini kita masih lagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. InsyaAllah pada malam ni kita masuk tajuk peperangan Bani Mustaliq yang dikenal dengan peperangan Al-Muraisi. Jadi ini salah satu daripada balasan peperangan yang disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq dan setengah ulama sirah telah menyebut bahawa peperangan ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Adapun yang sahih sebagaimana pendapat ramai para penyelidik ahli tahqiq bahawa peperangan ini berlaku dalam bulan Sya'ban tahun yang ke-5 Hijrah. Dalil yang paling ketara sekali ialah penyertaan Sa'ad bin Mu'az di dalam peperangan ini membuktikan beliau masih hidup. Beliau mempunyai hubungan dengan kisah khabar al-ifk, berita palsu yang akan kita huraikan nanti insya-Allah. Sa'ad bin Mu'az telah meninggal di dalam peperangan Khandaq. Adapun peperangan Bani Quraizah ialah tahun ke-5 Hijrah, seperti mana ia akan diterangkan nanti. Bagaimana mungkin Sa'ad radhiyallahu anhu hidup setahun selepas kewafatannya. Jadi dia khilaf di antara tarikh ini, sama ada pada tahun 5 Hijrah ataupun 6 Hijrah. Yang jelas para sejarawan Islam telah mentahqiqkan, maksudnya telah mentashihkan yang lebih logik ataupun yang lebih dekat ialah kepada 5 Hijrah, bukan 6 Hijrah, sebab dengan berdalilkan kepada sahabat Nabi yang tadilah, Sa'ad bin Mu'az. Sebab selepas daripada itu Mu'az ni dia wafat dalam peperangan Khandaq. Jadi takkan mungkinlah benda tu berlaku pada 6 Hijrah. Itu daripada satu pendapat daripada ahli-ahli sejarah. Peperangan ini meletus berpunca daripada satu berita yang telah sampai ke pengetahuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan bahawa Bani Mustaliq telah berkumpul di bawah pimpinan Al-Harith bin Dirar. Sebaik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat watikah ataupun warkah tentang berita ini, maka baginda terus keluar ke arah mereka sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemuka dengan mereka dekat telaga Al-Muraisi'. Sebab itu peperangan Bani Mustaliq ni ada yang memberi nama peperangan Muraisi'. Kenapa? Sebab berdasarkan kepada lokasi tempat. Kalau kita tengok dalam peta ataupun dalam location peta lah, maknanya Bani Mustaliq ini adalah pecahan daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni ada kaitan dengan keturunan Quraisy di Mekah. Jadi kedudukan ni diduduk di tengah-tengah perjalanan antara Mekah dengan Madinah, tetapi dia lebih dekat kepada Mekah. Dan
Bani Mustaliq ni berperang di tempat namanya tempat lembah air, ataupun tempat orang kata tadahan air Muraisi'. Nama tempat tu Muraisi', dan Muraisi' ni pula berada di Wadi Qubaid, ya, Wadi Qudaid. Jadi di situ ada tempat rendah yang memiliki air lah, yang menjadi sumber minuman kepada penduduk setempat. Dan Bani Mustaliq ni tuan-tuan dia dikira sebagai bangsa Arab yang agak masyhur di kalangan bangsa Arab. Sebab di tengah-tengah Bani Mustaliq perkampungan ni ada satu berhala namanya berhala Al-Manat, yang menjadi pujaan ataupun menjadi pemujaan oleh orang-orang kafir di sekitar itu. Dan mereka akan datang daripada berbagai penjuru. Setelah mereka pergi ke Mekah, mereka akan datang ke tempat-tempat perkampungan Bani Mustaliq untuk mengerjakan ritual ibadah mereka. Dan berhala Al-Manat ni salah satu daripada berhala yang masyhur di kalangan bangsa Arab zaman Jahilah dahulu. Di sini mereka telah bertembung rapat dan bunuh-membunuh hingga Allah SWT mengalahkan Bani Mustaliq, di mana sebahagian daripada mereka terbunuh. Rasulullah SAW membahagikan rampasan perang kepada 5 bahagian. 1 saham untuk askar berjalan kaki dan tentera menunggang kenderaan, 2 saham. Kalau sebenarnya ketumbukan dan kekuatan tentera Islam ketika ini yang Nabi hantar, yang Nabi sendiri adalah panglima perang, ya, jumlahnya lebih kurang dalam 700 orang, dan diperkuatkan dengan 30 tentera berkuda. Ya. Jadi di sini dari segi perampasan perang nanti dia akan bahagikanlah, ya, dipanggil salbun. Salbun ni senjata yang ada pada tubuh badan tentera. Kalau tentera Islam dapat bunuh seseorang, ya, seorang kafir, maka senjata yang ada pada orang tu menjadi milik pembunuh. Tentera Islam lah, kalau dia bunuh tu dia akan dapat. Manakala harta-harta yang diambil daripada ghanimah yang dihimpun-himpunkan oleh para tentera-tentera, ya, 1/5 daripadanya akan ditolak. Maknanya Nabi akan ambil untuk diagih-agihkan kepada asnaf, ya, asnaf yang layak kepada asnaf zakat lah lebih kurang. Dan 4/5 nanti dia akan dibagi-bahagikan di antara para tentera-tentera. Manakala rampasan tanah pula, ini adalah berlaku khilaf di kalangan para ulama lah, ya, sama ada diambil oleh kerajaan ataupun atas pembahagian yang telah ditentukan oleh kerajaan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dia bertembung di Muasi' ni, Muraisi', dalam saat ketika mana Nabi pergi menyerang dalam keadaan secara tiba-tiba. Maknanya Nabi menyerang tanpa ada warning. Jarang kita dengar, ya, dalam sejarah peperangan Rasulullah ni perang secara tiba-tiba, serah hendaklah lebih kurang. Ya, kenapa Nabi bertindak yang sedemikian? Jadi ada beberapa faktor. Ini di antara helah peperangan lah. Ada masa kita kena wartakan ataupun kita kena iklankan peperangan antara musuh kita. Ada masa kita tak perlu iklankan. Ya, jadi di sana adalah kebijakan panglima tentera sendiri itulah. Kenapa Nabi menyerang secara senyap-senyap ataupun orang kata tanpa memberi warning awal kepada musuh ketika ini? Ya, dia ada beberapa perkara. Pertama, ya, Nabi menyerang sebab telah sampai dakwah Islam kepada Bani Mustaliq. Seruan Islam, dakwah Islam telah sampai kepada kafir Quraisy di Mekah. Dan mereka ni pun daripada pecahan Bani Khuza'ah yang ada hubungan rapat dengan kafir Quraisy. Dan mereka ini sendiri pun telah terdedah kepada dakwah Islam. Jadi yang menjadi sulit sangat mereka ni tidak beranjak daripada agama asal ni, antara salah satunya ada tadilah
adanya berhala Al-Manat di tengah-tengah perkampungan mereka yang menjadi tumpuan ramai dan dia menjadi faktor kepada ekonomi setempat. Menyebabkan mereka ini terlalu ta'assub dengan agama nenek moyang mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab mereka ni pernah bergabung dengan kafir Quraisy dalam perperangan Uhud, memerangi tentera Islam. Mereka telah berkomplot, mereka telah bekerjasama, dan mereka ni begitu bersungguh-sungguh untuk memerangi Islam. Dikira sebagai musuh ketat Islam juga lah. Dan yang paling utama kenapa Nabi menyerang mereka ni, pertama, mereka sendiri telah melakukan suatu himpunan, satu rencana, satu pakatan, dan mereka telah menghimpun para tentera-tentera mereka untuk menyerang Madinah dan menyerang tentera Islam di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah Nabi pergi menyerang. Dalam peperangan yang sengit itu berlakulah pembunuhan. Maka tentera-tentera Bani Mustalik ini terbunuh. Tak ramai, ada lebih kurang dalam 10 orang, dan 200 keluarga yang lain ditawan. Dan tambahan catatan lagi, Nabi tentera Islam merampas 2,000 unta dan 5,000 kambing. Pemimpin atau pimpinan Bani Mustalik ini dipimpin oleh Al-Haris bin Dirar. Ketika mana Nabi dengan para sahabat tentera-tentera Islam ini menyerang, dia begitu ketakutan sehingga kan dia dan beberapa pimpinannya melarikan diri. Jadi kucak-kacir dari porak-poranda. Akhir sekali dengan mudahnya Nabi dapat menawan Bani Mustalik dan merampas harta benda mereka dan menawan perempuan-perempuan dan kanak-kanak. Gitu ya. Di dalam peperangan ini ramai kaum munafikin telah turut sama bersama kaum muslimin yang biasanya mereka mengundurkan diri daripada peperangan yang lepas. Mereka bersikap demikian kerana mereka melihat kemenangan yang berterusan di pihak mukmin, juga kerana mereka tamakkan harta rampasan. Orang munafik ni, secara zahirnya kita fahamlah, apa-apa tindakan mereka bukan kerana lillahi ta'ala, tapi ada di sebaliknya itu ada kepentingan yang tertentu. Pertama, dia melihat kepada kejituan tentera Islam yang selama ini setiap kali berperang tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Maknanya telah timbul keyakinan pada diri mereka. Yang kedua, apabila tidak kalah, sudah pasti akan mendapat harta ghanimah, rampasan perang. Yang itu yang menjadi target mereka. Yang ketiga, kenapa mereka bergabung juga? Sebab Muraisi' ni ataupun perkampungan Khuza'ah ataupun Bani Mustalik ni tak jauh. Dia duduk antara pertengahan Mekah dengan Madinah. Cuma dia hampir kepada Mekah lagi lah. Tapi walau macam mana pun perjalanannya itu tidak begitu jauh, yang menyebabkan menjadi rumit kepada mereka. Imam Al-Bukhari dan juga Muslim telah meriwayatkan hadis peperangan ini melalui dua saluran berlainan, di mana di tengah-tengah para sahabat telah meminta fatwa daripada baginda Nabi mengenai pengasingan diri daripada peperangan ini, iaitu semasa Rasulullah SAW membahagikan tawaran di kalangan mereka. Sebab Nabi ada juga membagi pilihan lah, kerana Bani Mustalik ni tak berapa ramai, maka tentera Islam tak perlu keluar keseluruhannya, tidak perlu keluar seluruhannya. Sebab itu hanya lebih kurang 700 dan 30 tentera berkuda. Dan Nabi tinggalkan Madinah ni dipimpin dan diwakilkan kepimpinan Madinah sekitar itu kepada Zaid bin Harisah. Antara pendapat mengatakan Zaid bin Harisah. Baik, Ibnu Sa'd pula telah meriwayatkan di dalam tabaqatnya dan Ibnu Hisham di dalam sirahnya bahawa seorang budak suruhan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernama Jahjah bin Sa'id Al-Ghaffari telah bertengkar dengan Sunan bin Wabir Al-Jahni
mereka berdua di tengah kalangan orang ramai di telaga Al-Muraisi'. Ya, di ketika Rasulullah singgah di situ, kedua-dua hampir berbunuh antara satu sama lain. Al-Jahri melaung, wahai kaumku Ansar, dan Jahjan pula melaung, wahai kaum Muhajirin. Peristiwa ini didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu marahlah ia dan ia telah berkata kepada orang yang di sekelilingnya, apakah mereka kaum Muhajirin sudah berbuat demikian? Sudahlah, mereka mengenepikan kita, mencuri masuk ke kampung kita. Demi Allah, mereka ini dan puak Quraisy, maksudnya orang Islam daripada keturunan Quraisy ini, tak ubah seperti kata orang. Ya, dia membaca syair. Cuma tuan-tuan ya, setelah berlaku perang tu selesai, tiba-tiba ada berlaku sedikit salah faham. Di antara seorang daripada Muhajirin, seorang daripada Ansar. Ya, sahabat Nabi. Jadi membakar semangat kepuakan puak daripada Mekah, puak daripada Madinah, sehingga kan mereka ni melaungkan puak-puak masing-masing, hampir nak berbunuh-bunuh. Ya, hampir nak berbunuh antara satu sama lain. Puak munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ni memang dah di antara perancangan dia daripada awal lagi nak memecah belahkan ke pasukan-pasukan Islam. Itu ada antara perancangan lama dia. Ya, dia bersekongkol dengan Yahudi, dia bersekongkol dengan kafir Quraisy ataupun golongan kafir yang lain untuk menghancurkan Islam daripada dalam, sebab dendam kesumatnya itu masih lagi menebal. Sehingga kan dia menabur bibit-bibit perpecahan dan bibit-bibit kemarahan, sehingga boleh menimbulkan pemusuhan dan juga pertempuran di antara dua puak besar ni. Ya. Sehingga kan dia kata tadilah, adakah begitu dia cakap? Hak lawan tadi, wahai kaum Ansar, ni pula wahai kaum Muhajirin. Dia kata tak sepatut pokok Muhajirin sebut begitu. Dahlah dia masuk kampung kita, dahlah dia ni ambil segala kekayaan tempat kita, dahlah dia ni ya, pelarian lah lebih kurang begitu. Ya, dimomok-momokkan, sehingga kan dia membaca satu syair dia sebut, samin kalbaka ya'kuluka amma wallahi la irja'na ila al-madinati la nukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Maksudnya gemukkan anjing kau, kelak ia akan menggigit kau seperti melepas anjing yang tersepit. Dalam istilah bahasa pepatah Melayu, seperti melepaskan anjing tersempit. Anjing ni masa tersempit, kita tengok sadir, ya, menjerit-jerit dalam keadaan yang tersempit, dalam keadaan kesakitan. Tiba-tiba bila kita lepas, dia gigit pula betis kita. Ya, dia gigit pula kita. Maknanya seolah-olah tidak berterima kasih. Dahlah orang tolong, tiba-tiba dia buat perkara onar pula. Seolah begitulah. Ya, maka Abdullah ni sambung lagi, dia kata, sesungguhnya demi Allah, sekiranya kita pulang ke Madinah, golongan termulia akan menghalau golongan terhina, ataupun golongan yang gagah, golongan yang besar akan mengalahkan golongan yang kecil. Maksudnya dimasukkannya ialah puak-puak Madinah ni, ya, golongan yang besar, ya, akan halau keluar puak-puak Muhajirin daripada Madinah. Sampai begitu cocokkan jarum daripada Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul ni untuk menghancurkan kesepaduan ukhuwah, ya, pakatan. Ya, pakatan lah. Ya, kalau zaman kita ni orang panggil pakatan nasional ke apa, ke lebih kurang begitulah. Dia nak hancurkan. Ya, maknanya fitrah memecah belahkan ni sejak dulu lagi ada. Sebab dia takkan senang tengok orang Islam ni bergabung. Dia takkan senang umat Islam ni kuat. Dia takkan senang melihat orang Islam ni bermesra, berkasih sayang. Maknanya kalau ada juga orang yang seperti itu di zaman kita, maka tak ubah perangai dia seperti bapak munafik. Ya, dan ada sifat-sifat munafik dalam diri mereka itu sendiri. Ya, wa iyazubillah. Di antara orang yang mendengar kata Ibnu Ubay ataupun Abdullah bin Ubay ni ialah Zaid bin Arqam. Lalu beliau pergi menghadap Rasulullah menceritakan peristiwa itu. Umar bin Khattab ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abbad bin Bashar membunuh Ibnu Ubay ini.
Maka jawab Rasulullah, bagaimana Umar nanti orang mengatakan bahawa Muhammad membunuh sahabatnya? Tidak, ini tidak mungkin. Tetapi sebaliknya Rasulullah telah mengarahkan supaya kesemua berangkat daripada situ. Dalam keadaan biasa Rasulullah tidak pernah berlayar di waktu itu. Ya, maka seluruh kaum muslimin pun patuh mendengar arahan itu. Jadi berita ni telah dibawa oleh seorang sahabat, Zaid bin Arqam. Ya, Nabi duduk di tempat lain, di kemah lain. Ketika itu ada sahabat-sahabat utama, termasuklah Umar. Ya, Umar ni jenis orang yang kasar, jenis orang yang garang. Ya, dia kata, ya Rasulullah, aku pergi pancung aja Abdullah bin Ubay ni. Selaka sungguh. Ya, Nabi kata tak payah. Nanti apa orang kata, ya seolah-olah Muhammad bunuh orang dia sendiri. Ya, betul tuan-tuan dia. Kalau zaman kita ni sudah terhati orang kafir akan ambil kesempatan, orang orientalis akan menggunakan hujah ni, ya, sehingga kan mereka akan memburuk-burukkan Islam. Ya, jadi Nabi suruh bersifat lemah lembut juga pada Abdullah bin Ubay. Tetapi cara Rasulullah, ya, yang begitu halus, bagaimana Nabi ni nak memadamkan fitnah yang sedang berlaku ni, wabak ataupun pergeseran yang marak ni. Maka Nabi arahkan semua tentera-tentera ni bergerak balik pulang ke Madinah. Di saat biasanya Nabi tak buat begitu. Dia ada hikmah dia. Nanti kita akan terang, dia akan datang ni, tentang kenapa Nabi gerakkan. Sebab antara salah satunya ialah supaya biar mereka ni berjalan, ya, berlayar, bergerak pergi ke Madinah. Bila mereka sedang berjalan balik, sudah pastilah mereka ni sibuk dalam perjalanan mereka, letih dan sebagainya, dan mereka tak sempat nak menebarkan berita-berita panas ini untuk disebarkan pada seluruh askar yang ada. Sebab puak munafik ni menyelinap, ya, di dalam tentera-tentera Islam yang lain. Ya, maka Nabi suruh bergerak, berjalan, ya, sampai tengah hari yang kedua barulah Nabi suruh berhenti. Dan masa berjalan tu tak biasa berjalan begitu. Ya, kenapa Nabi arahkan berjalan? Biasanya masa tu Nabi, kebiasaan yang lain ialah Nabi rehat dulu. Tapi Nabi suruh gerak supaya berita ni tidak dapat disebarkan dengan begitu cepat. Ya, bila dah Nabi gerakkan berjalan sampai sehari lebih, popok munafik ni letih, tak sempat nak bercakap, tertidur. Ya, jadi benda tu boleh menyejukkan berita yang tersebar ataupun mengalih berita-berita yang berlaku itu supaya tidak berkobar ataupun tidak menjadi semakin marak. Ya, ini salah satu daripada kebijaksanaan kepimpinan baginda Nabi untuk meredakan suasana keadaan. Sebab tu tuan-tuan, bila berlaku kecamuk tertentu, bila berlaku berita-berita tertentu, hendaklah di antara kita ni mendiamkan diri, ataupun kalau boleh kita alih supaya berita itu tidak dibicarakan. Kita alihkan dengan situasi yang lain. Kita alihkan dengan dia panggil sebagai pengalihan, ya, untuk mengalih ataupun untuk supaya mereka tidak tertumpu pada berita yang sensasi itu. Rasulullah SAW membawa orang ramai terus berjalan hingga ke petang. Ya, berjalan daripada malam sampai ke petang esok. Gitu ya. Dari malamnya pula hinggalah ke paginya. Dan separuh hari itu hinggalah mereka terasa terseksa dengan kepanasan matahari. Selepas itu Rasulullah berhenti bersama-sama sahabatnya, dan tidak berapa lama mereka tertidur bila badan mereka menjamah bumi. Rasulullah SAW bertindak begini dengan tujuan melalaikan orang ramai daripada perbualan mengenai fitnah yang digembar-gemburkan oleh Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi cara nak melenyapkan berita-berita ni, kita kena bagi tugasan. Kita kena banyak bagi tugasan, taklif, supaya mereka sibuk dengan kerja mereka ataupun dengan kerja yang lain, menyebabkan berita-berita yang begini tidak dapat disambung antara satu sama lain. Walaupun zaman tu
Tidak ada teknologi media seperti zaman kita ni, ada internet, ada WhatsApp, ada grup, ada blog, ada YouTube, ada handphone, ada apa pun, surat khabar. Kalau kira lah tuan-tuan ya, zaman kita ni lebih pantas lagi cepat lah. Walau macam mana pun zaman tu pun cepat juga. Walaupun tidak ada medium yang macam kita zaman sekarang, ya, zaman tu pun dah tersebar begitu cepat. Apatah lagi kalau zaman kita ini. Maka kita kena bijak untuk menganalisis. Sebab zaman kita ni banyak orang panggil sebagai yang namanya sebagai golongan apa tu ya, dipanggil sebagai pemecah belah ya, di antara manusia, yang panggil sebagai trooper, dipanggil sebagai Red Bin Army ya, yang ditugaskan untuk menyebarkan yang dipanggil sebagai persepsi ya. Zaman kita ni dipanggil persepsi. Sebenarnya itu adalah fitnah yang menyebabkan orang menjadi keliru. Siapakah sebenar yang benar, siapakah sebenar yang salah, yang jadi dalangnya dah. Jadi orang keliru, akhir sekali semuanya menjadi rosak. Tidak berapa lama turunlah surah Al-Munafiqin membenarkan kata-kata Zaid bin Arqam yang didengarnya daripada Abdullah bin Ubay. Ya, dalam surah Munafiqin Allah Taala gezekkan percakapan bapa munafik ni ya, yang dikatakan yaquluna la irja'na ila al-Madinah. Ya. Sambungan daripada ayat yang saya bacakan tadi. Setelah mana Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan perkataan samin kalbak, gemuklah anjing kau, kelak ia akan menggigit kamu. Seumpama pepatah Melayu melepaskan anjing yang tersempit kemudian menggigit orang yang melepaskannya. Begitulah maksud Abdullah bin Salul. Kemudian dia membaca dan dia menyebut lagi, wallahi la irja'na ila al-madinati lanukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Demi Allah, sesungguhnya sekiranya kita pulang ke Madinah, golongan yang mulia, golongan yang kuat akan menghalau golongan yang terhina. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini direkodkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mana kadang-kadang ada perkataan sahabat-sahabat yang diambil ataupun yang Allah Ta'ala semadikan dalam Quran, seumpama ucapan Umar. Dan ada juga di antara musuh Islam yang ucapannya dikekalkan oleh Allah supaya menjadi pengajaran dan iktibar. Sebagaimana yang telah ditulis ataupun yang termaktub di dalam surah Al-Munafiqun. Ya, tak lama kemudian setelah Abdullah bin Ubay menuturkan itu, turun ayat surah Al-Munafiqun membenarkan kata-kata Zaid bin Al-Arqam yang didengarnya daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maknanya berita ni sampai kepada Nabi melalui perantaraan seorang sahabat Zaid bin Arqam. Maka Allah Ta'ala mengiyakan dengan turunnya ayat yang ke-8 daripada surah Al-Munafiqun, iaitu yang berbunyi auzubillahi minasyaitanir rajim, yaquluna la irja'na ila al-madinati lanukhrijanna al-a'azzu minhal azal walillahi al-'izzatu lirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, yakni golongan orang-orang munafik, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, ataupun kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Ya, surah Munafiqun surah 63 ayat yang ke-8. Jadi Allah Ta'ala semadikan kata-kata munafik ini untuk menghina dia kerana ucapannya itu tidak benar dan ucapannya itu tidak memberi apa-apa kebaikan pun kepadanya. Setelah Rasulullah SAW sampai ke Madinah, perjalanan itu Nabi teruskan sebagaimana yang kita sebut sebelum ni. Setelah tersebarnya berita
perselisihan kecoh yang hampir-hampir berlakunya pembunuhan, maka Nabi gerakkan bala tentera untuk berjalan kembali ke Madinah dalam masa yang tidak biasa Nabi buat. Biasa berjalan satu masa dia akan berhenti. Nabi tak berhenti. Sampailah ke tengah hari yang kedua. Barulah Nabi berhenti, dan di saat itu orang munafik pun dalam keadaan keletihan dan mereka tak sempat nak bersembang, apatah lagi nak menyebarkan dakwah mereka, fitnah mereka. Mereka pun tertidur. Jadi itu kita namakan sebelum ni adalah proses ataupun taktik pengalihan, taktik pengaburan. Kita tak nak bagi dia tumpukan kepada itu. Macam biasa ibu-ibu kita duk buat lah. Dia duduk buat kerja, melipat kain ke, masak ke. Kadang-kadang anak kacau. Jadi dia tak nak bagi anak dia kacau. Dia buka cerita kartun. Sekarang dia bagi handphone lah. Budak-budak tu boleh buka lah game ke, apa-apa cerita boy ke apa ke, yang budak tu rasa seronok. Akhir sekali kerana benda tu menyebabkan dia lupa sebelum ni dia duk ganggu mak dia ataupun dia duk kacau mak dia lah. Itu maksudnya taktik untuk mengalih pandangan ataupun mengalih keadaan itu kepada keadaan yang dikehendaki. Jadi apa jatuh ni? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Abdullah bin Ubay, anak kepada bapa munafik ni, Abdullah. Dia sendiri pun nama Abdullah. Orang Arab dia style macam tu. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Anak pada Abdullah bin Ubay bin Salul ni, nama anak dia Abdullah. Ada. Kalau masuk kat rumah, kalau contohlah isteri kita panggil Abdullah, mungkin dua-dua sekali menyahut juga. Tu. Jadi orang Arkam ni biasa nama gitu. Al-Arqam bin Al-Arqam. Dah. Bapa sama dengan nama mak ayah. Anak apa ni? Ayah. Gitu. Jadi anak kepada Abdullah bin Ubay telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, sesungguhnya telah sampai ke pengetahuanku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercadang untuk membunuh bapaku. Kalaupun itu benar, perintahkanlah saja daku melaksanakan perintah itu. Akan kubawa kepadanya kemari. Demi Allah, suku Khazraj tidak kenal orang yang lebih baik kepada bapanya selain daripadaku. Jadi Abdullah ni dia daripada suku Khazraj. Dia suku yang besar di Madinah ni, dia ada dua. Ya, Aus dan Khazraj. Sebelum baginda Nabi sampai ke Madinah, dua suku ni adalah suku yang suka berperang dan bermusuh antara satu sama lain. Dan peperangan mereka ni bukan sehari dua. Dia makan masa sampai ratusan tahun, puluhan tahun, dan mencecah ratusan tahun. Gitu. Maknanya perseteruan tu berlaku bila sampai baginda Nabi buat proses ta'akhi, persaudaraan. Tu yang turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ya, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Ingatlah kembali ketika mana kamu ini bermusuh-musuhan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala rapatkan, Allah Ta'ala lembutkan hati. Jadi mereka ni disatukan di atas dasar Islam. Ya, kasih sayang Islam, persaudaraan Islam. Jadi Abdullah ni sebut orang yang paling hormat, orang yang paling sayang, orang yang paling jitu terhadap bapa dia. Dan dia kata bagi ke dia lah kalau nak bunuh bapa dia, biar dia sendiri yang bunuh. Dengan alasan dia kata, jiwaku tidak senang dan tidak boleh melihat pembunuh Abdullah bin Ubay berjalan di tengah masyarakat. Nanti akan kubunuhnya pula, membawa aku
membunuh seorang Muslim kerana seorang kafir, dan aku dimasukkan ke neraka. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah kita akan berlembut dengannya dan akan kita berbaik-baik pergaulannya dengannya selagi ianya masih bersama kita. Masa duk kecoh-kecoh di Bani Mustalik dulu, datanglah berita Zaid bin Arqam tadi mengadu ataupun mengadu ucapan yang telah dibuat oleh Zaid bin Harisah. Apa ni dibuat oleh Abdullah bin Ubay lah. Ketika itu, di saat itu Umar bin Khattab ada di sebelah Nabi. Ya, Umar kata, ya Rasulullah, izinkan aku penggal musuh Allah ni. Jadi daripada itulah menyebabkan ada berita menyebut bahawa Allah Nabi nak bunuh Abdullah bin Ubay ni, dan berita tu sampai kepada Abdullah bin Abdullah, anak pada Abdullah bin Ubay tadilah. Maka dia datang jumpa Rasulullah. Kalau betul nak bunuh ayah dia, dia sendiri yang akan bunuh ayah dia. Abdullah ni seorang sahabat Nabi yang baik, yang taat pada Nabi dan Rasulullah. Walau ayah dia tu bapa munafik, tapi dia seorang sahabat yang baik. Dia kata dia kalau orang lain bunuh, dia tak boleh terima. Ya, sebab dia sangat baik pada ayah dia. Tapi kalau dia, tak apalah. Ya. Jadi Nabi kata balik, Nabi kata tidak, malah kita ni buat baik. Pernah yang Nabi sebut, bila Umar nak bunuh Abdullah ni, Nabi kata, nanti orang akan kata Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Ya. Jadi begitulah rahmatnya Islam. Dia tidak sewenang-wenangnya boleh membunuh jiwa tanpa ada alasan-alasan yang kukuh. Kemudian mula daripada hari itu, bila saja Abdullah bin Ubay bercakap, seluruh kaumnya menentangnya dan berkeras dengannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, bagaimana kau dapati hari ini wahai Umar? Demi Allah, sekiranya engkau Umar bunuh di hari itu, kata kepadaku, engkau bunuh di hari kau kata kepadaku, bunuhlah dia. Tapi hari ini sekiranya aku menyuruh engkau membunuhnya, pasti kau membunuhnya. Jawab Umar, sebenarnya demi Allah, aku sudah mengetahui perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berkat daripada perintahku. Jadi kerana kematangan tindakan Nabi tadi, menyebabkan Nabi membiarkan Abdullah bin Ubay ini tanpa dibunuh. Dan berita yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay itu menjadi lenyap kerana keletihan dan perjalanan, sampailah di Madinah. Perkara itu menjadi renungan kepada pokok munafik yang lain lah. Tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan tindakan oleh Rasulullah yang begitu lemah lembut, begitu penyabar, menyebabkan kumpulan munafik menjadi tawar kepada Abdullah bin Ubay, sehingga kan banyak tindakan-tindakan Abdullah bin Ubay direportkan sendiri oleh puak dia sendiri. Maknanya seolah-olah puaknya ataupun puak-puak munafik yang sebelum ini berada di belakang Abdullah bin Ubay, seolah-olah sudah tidak mempercayai Abdullah dah. Kalau zaman kita ni kira nak lompat parti lah. Kerana melihat politik kotor ataupun politik yang rendah yang dimainkan oleh Abdullah, sehingga kan menyebabkan berlakunya kucak-kacir dalam masyarakat dan sebagainya. Maksudnya perbuatan yang hukuman ataupun tindakan Rasulullah tadi secara tidak sedar memberi kesan, efek yang negatif terhadap Abdullah sendiri. Tapi kalau Nabi secara terburu-buru membuat tindakan drastik membunuh Abdullah masa dalam perjalanan tadi, mungkin akan timbul fitnah yang agak lebih besar daripada apa yang berlaku. Jadi itulah dia punya mukaddimah daripada tajuk perang Bani Mustalik ni, tuan-tuan ya. Dan insya-Allah kita akan masuk pula tajuk khabar al-ifk, berita fitnah.
Jadi berita ni panjang lagi lah. Jadi kira yang ni kira saya sambung yang lepas, yang terputus. Dia untuk melengkapkan lah. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil tentang perang Bani Mustalik ini mempunyai tambahan unsur-unsur tertentu lah. Termasuk bagaimana kita nak menghadapi tentang berita-berita angin ataupun persepsi-persepsi yang zaman kita ni adalah zaman fitnah, zaman persepsi, zaman manusia lebih percaya kepada berita tanpa mencari sumber-sumber yang betul. Ya, dan juga akan di dalam peristiwa ini juga dalam perjalanan balik itu akan berlaku pula satu peristiwa yang dinamakan tadilah al-khabarul ifki, berita fitnah. Ya, kerana tersebarnya berita tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan bin Mu'attal, ya, bila sampai di Madinah berita tu dah tersebar luas dah, yang telah dimainkan oleh Abdullah bin Ubay dan beberapa orang-orang munafik, dan ada di kalangan orang Islam, sahabat Nabi juga yang terlibat. Nanti kita akan bahaskan kembali berita Al-Ifki ni, sebab dia mempunyai pengajaran yang besar. Sebab tu dalam ayat Quran nanti dia akan sebut, janganlah kamu menyangka, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu menyangka berita fitnah itu adalah buruk bagi kamu, bahkan dia baik bagi kamu. Jadi sebab tu kita ni kena banyak bersabar dan berlapang dada dan optimis, futuristik. Kerana apa? Kerana walaupun kita terganggu emosi kita dengan berita-berita macam tu, kenakan pula contohlah diri kita sendiri orang tuduh. Orang tuduh dengan tuduhan yang melampau. Ya, macam contoh kita kata dituduhnya liwat, dituduhnya rasuah, dituduhnya bersekongkol dengan pengkhianat, macam-macam lah tuduhan tu. Dari satu sudut memang emosi kita, perasaan kita dan kehidupan kita akan terganggu. Tetapi Allah Ta'ala kata bahkan berita tu baik bagi kamu. Jadi kita nak pecahkan rahsia kebaikan apa sebenarnya yang berlaku. Dengan berlaku je fitnah-fitnah itu, maka terzahirlah, terzahirlah setelah diangkatnya, terbongkarnya komplot yang berlaku tu, maka terzahirlah. Terzahir maksud apa dia? Siapakah yang menjadi penyangatnya? Siapakah yang menjadi kepalanya? Siapakah yang mencetuskannya? Dan siapakah yang bersekongkol dengannya? Maka kita dapat faham, oh, orang ni sebenarnya sikap dia begini, orang ni sebenarnya perangai dia begini. Jadi barulah kita tahu dan akhirnya kita dapat berwaspada. Selepas daripada peristiwa Ifki inilah, para sahabat-sahabat Nabi dapat mengecam dan dapat mengetahui dengan jelas siapakah kumpulan-kumpulan munafik di kalangan orang Islam di Madinah. Maka selepas daripada itu mereka sudah mudah untuk berwaspada, kerana individu-individu ni sudah seolah-olah tidak terselindung lagi. Itu di antara kebaikannya lah. Ya, kebaikan. Dan yang kebaikan yang seterusnya mungkin dia nak ceritakan bagaimana Rasulullah berdiam diri sampai sebulan. Ya, dan Aisyah menangis sehingga hidupnya pun terganggu dan tidak ada tempat yang dia mengadu melainkan Allah. Di sana melihatkan juga tentang pergantungan yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Dan dari pihak Rasulullah pula, maknanya berdiam diri sebelum dapat dicerahkinkan ataupun dapat dibuktikan dengan jelas, sejelas-jelasnya, ya, tanpa membuat ucapan ataupun membuat apa-apa pengisytiharaan di sebalik perkara yang tidak masih jelas lagi ni.
Maka Nabi mendiamkan diri selama sebulan. Jadi gitulah yang perlu kita lakukan di zaman kita ni. Yang mana fitnah tersebar dengan begitu pantas dan meluas, maka kita sebagai orang mukmin, orang Islam, hendaklah berdiam diri dan sebelum datangnya keterangan dan dalil-dalil yang jelas, ya, jangan kita gatal tangan, gatal mulut untuk memperkatakan sesuatu, sebab dia boleh menjatuhkan maruah dan juga boleh memutuskan silaturahmi di kalangan umat, insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tambahan ini dan tajuk ini memberi pencerahan pada kita, dan insya-Allah tajuk ni masih lagi panjang, nanti kita tambah lagi dan hurai lagi pada bulan akan datang, ya, untuk mengetahui dipanggil sebagai i'tibar ilahiyah, pengajaran yang didatangkan daripada sirah ni untuk memberi kebaikan kepada kita sebagai suatu pedoman berhadapan dengan politik, dengan keadaan-keadaan yang berlaku di sekeliling kita, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.